Yang kedua, orang yang dalam WhatsApp saya, setiap hari saya akan blasting tazkirah. Tazkirah Sunday, tazkirah Wednesday, tazkirah apa nampak tak? Dapat kan? Setiap hari saya hantar. Hari contoh tak panjang pun. Saya akan baca 2 minit habis. Pasal apa saya buat? Saya fikir kalau aku mati, inilah saham aku. Itu kepakaran saya, itu bidang saya. Jadi buat tazkirah. Karena sampai depan mesej, Ustaz, tazkirah Friday tak ada lah. Kita sorry lah, semalam malam Jumaat, jadi Friday dia lambat sikit lah. Setiap hari. Pasal apa tuan-tuan? Nak ambil pahala. Dan tuan-tuan, orang tak nak kat tuan-tuan, ucapan yang baik, hadis ke apa, tengok confident, betul, simpan. It's a forward kat orang ni, dekat group family. Walaupun orang akan kata tu dia ustazah masuk dah, kan, biasalah. Tuan-tuan kalau bawa agama, panggil ustazah, betul tak? Tuan-tuan balik kampung dengan adik-adik sepupu, duk gelak sembang, cerita pasal pes, cerita pasal bola apa semua. Dia tuan-tuan, kedua tu semayang zohor tu. Tu pun muka jadi berubah. Bila pula dia ni nak semayang, tuan-tuan ada tisu tak? Kalau ada pinjam tisu tak? Saya kata semua. Kan? Jadi kita sebut, berapa dia panggil tuan? Dia panggil bahawa satu keadaan yang dipanggil dengan jalan kita nak tumpang pahala. Kita nak tumpang pahala. Terima kasih. Dia mungkin sebab nak tingkat 12 tu. Tadi siapa tak sesemua pun. Bang, tadi pun tak sesemua bang. Nak 17, kalau nak 20 lebih, pensan saya. Baik. Soal kesalahan, bila kita bicara pada bab yang lepas tentang jutawan akhirat, disebut bahawa benda yang kita mudah buat, saya kata kat tuan-tuan, dalam bab agama ni, tuan-tuan jangan ikut orang. Silap kita ni, kita ikut orang. Apa yang tuan-tuan mampu buat? Kan macam abang, abang selalu kontak penceramah, panggil penceramah. Itu kemampuan. Tuan-tuan nak buat apa? Takkan satu surah sampai tunggu saya kat bawah, ustaz sampai sambut. Tak cukup seorang. Hal lain buat apa? Hantar WhatsApp, hantar mesej. Dan kita tak boleh kata benda tu tak boleh. WhatsApp ni benda yang sia-sia, tak boleh. Macam mana kita nak manage benda tu? Maka aku nak sebut Ursus salam mu'akhir mu'akhir. Tuan-tuan hantar gambar ke orang. Tuan-tuan hantar tazkirah ke orang. Tuan-tuan hantar. Sebab apa tak? Kalaulah kita mati, benda tu lah saham akhirat. Tuan-tuan nak bagi tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Tuan-tuan mungkin mampu. Kalau saya tak mampu nak derma sampai ratus ribu. Hak kita kerja hari ni tuan-tuan. Hak kita kerja ni nak beli banglo pun tak mampu. Nak beli tanah tak mampu. Nak beli apa lagi? Nak beli, tak mampu. Nak beli kereta mewah tak mampu. Tak mampu tuan-tuan. Tak mampu. Saya minggu lepas nak kereta Bentley 2 seat 2 orang. Sudah bang, kereta ni berapa? Murah besar. Berapa? 700,000 lebih kurang. Plus. Bulan-bulan bayar bulan dalam 28,000 sebulan. Kita 14,000 boleh beli kereta pula. Tapi dia bagus. Dia guna kereta Bentley tu pergi mana pergi semayang. Parking kat mana? Belakang kolong. Tak parking depan, parking belakang. Tepi bilik jenazah, tepi bilik mayat. Pernah sekali waktu asal semayang, keluar-keluar dia senyum. Dia tengok kereta Bentley, dia senyum. Saya kata, bang, kenapa bang? Orang dia muda, kata. Umur baru 35. Tapi dah kahwin lah. Dia senyum. Kenapa? Lambang patah. Lambang Bentley tu patah. Saya tanya, berapa lambang dia bang? Pula saya WhatsApp tadi, delay kata dalam 19,000. Lambang saja. Kan, kita kalau kata nak protokol ke Amerika, tiap tahun beli stiker sangit, pelekat selesai. Dia 19,000. Tapi apa dia buat tuan-tuan? Dia guna pada jalan agama. Dan saya tanya dia, bang, apa rahsia bang? Dia kata, ustaz, sedekah ni jangan putih. Setiap hari bang, kalau boleh setiap hari. Nilai tak kisah. Dia pergi gunting rambut. 50 ringgit dia bagi. Bukan sebab dia kaya. Kita bermula dengan dia susah. Kita silap kita tunggu kaya. Kaya pun kita sedekah. Sepatutnya masa kita susah lah sedekah. Masa tu lah Allah akan lapangkan rezeki. Dan bila kita sebut bahawa dan benda bila kita sebut bahawa ustaz, yang kita nak hidup untuk mati, bukan untuk hidup. Tuan-tuan kena faham.
konsep kita hidup untuk mati, bukan untuk hidup. Tapi kita ambil silap, kita hidup untuk hidup. Saya tuan-tuan, bukan saya kata tuan-tuan. Bukan saya main ni nak kata tuan-tuan, tak, sekitar saya. Kalau saya atas nama ustaz, saya datang kuliah dengan sebab-sebab tertentu, tak ikhlas kerana Allah, rugi. Allah tak kira. Saya boleh tipu tuan-tuan, tapi dengan Allah saya tak boleh tipu. Dengan Allah saya tak boleh tipu. Buat apa? Saya nak main cakap kat tuan-tuan dia sejam, lah kerana saya tak dapat apa-apa, saya tak nak main. Boleh buat benda lain lagi. Kalau saya nak cari duit, boleh buat macam-macam. Boleh jual kuku putih. Kan? Saya, kalau ikut saya, boleh lagi. Masa kita gelap, pakai hantung orang percaya lah kan. Tapi tak payahlah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu nak pakai putih, saya tak marah pakai lah. Tapi saya nak muka putih tengkok gelap. Tak kena lah kan. Nak sebut, orang sanggup ambil duit. Orang sanggup ambil duit dengan kosmetik yang lelaki pergi gym. Tahu tak gym? Bina badan ni. Saya tak kata salah. Saya tak kata salah. Tapi soalnya, kita sanggup ambil duit untuk nampak hebat. Akhirnya kita buka baju, tutup badan. Dah mengundang dosa. Kenapa kita sanggup keluarkan duit beli neraka Allah? Kenapa? Pengantin, berapa ramai pengantin yang keluar dekat tak semayang, berapa ramai? Hari kahwin tak semayang, berapa ramai? So, Ustaz, kita tak boleh fitnah. Tak fitnah macam mana? Daripada pukul 12 sampai pukul 7 duduk atas pelami. Tak semayang dulu ke? Tak, kau Allah faham. Kenapa tak semayang? Make-up. Kalau semayang nak ambil wuduk macam mana? Meletakkan dunia melebihi daripada akhirat. Sepatutnya kalau hang ambil wuduk, tak apa ambil wuduk siap-siap. Pakai sarung tangan. Wuduk ada. Sampai masa habis semayang. Ada masalah? Tak masalah. Islam tak susah. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak selesa dengan Islam, tuan-tuan masalah. Saya ada pun kalau semayang pula. Tuan-tuan, sebab tu saya kata, lah kerana kita hari ni kerja dengan tekanan, stres, yang boleh tenang kita semayang. Buka je mata. Resto tak bayar, di rumah tak bayar, di kereta tak bayar. Semua orang buat betul. Oh, teringat ke pelekat tak bagi lagi dekat kawan ni. Semua ingat. Tapi lepas semayang ni, tak bayar juga. Tapi semayang maghrib ingat balik. Pasal apa? Tenang. Sebab tu kenapa kita tak jadikan semayang sebagai rehat kita semayang. Elok semayang. Mengaji. Semayang pun kena mengaji. Di kadang main semayang lewat. Duduk belakang. Takbir satu masjid. Orang semayang. Dia main lewat. Allahu Akbar. Lebih dari imam ini. Allah. Kali belakang cubit lebih sekali kan. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Sebab tak ada kena mengaji. Tuan-tuan tak boleh. Akhirnya tuan-tuan. Akhirat kita. Itulah saya kata di awal mukadimah tadi. Sangat terkesan. Takut hari ini kita mati muda. Apa bekal kita nak buat? Apa bekal? Dia tak kisah tuan-tuan nak ada apa saja. Persiapan nak bertemu dengan Allah disebut. Tuan-tuan, kalau kita lah, tuan-tuan pejam mata, kalau lah aku mati kedua lagi, apa aku nak buat untuk Allah? Apa aku nak buat? Tuan-tuan kerja apa siapa? Pencet. Kan? Pencet. Ada dua menantu. Seorang menantu kerja government. Kerja government ada pencet. Seorang lagi berniaga ayat tebu. Okey tebu. Bila nak buat menantu tanya, malu nak mana? Itulah Ustaz, malu pun tak tahu Ustaz. Yang kawan ni kerja kerajaan, dia ada pencet. Tapi dia tak boleh semayang, dia tak reti baca Quran, dia tak reti semua, tak reti majikannya, dia tak reti. Yang nombor dua ni macam kenal. Pada semayang, dia lalu jadi imam, kadang dia bilal, kadang-kadang tahlil dia yang buat. Tapi tak pencet tu. Dia tekan dalam tu insyaAllah. Tak pencet tu Ustaz. Tuan-tuan, soalnya kita yakin dengan rezeki, kita meletakkan hala tujuan anak untuk apa? Untuk akhirat. Bahawa dia seorang jemaah start daripada kepung, meninggal dunia. Meninggal dunia. Yang jadi imam anak dia. Tanya, ada anak waris, anak dia keluar. Saya pakai seluar jin, pakai baju Melayu, kepala tak pakai. Naik terima. Sehingga umur dah 18 tahun. Dalam hati saya kata, bahagialah ayah ni. Bahagia seorang ayah di saat mati, saat akhir yang memberi penghormatan anak. Anak. Bawa ni keluar usai PSA. PT3 hari ni. PT3 hari ni.
Kena muak dia tak erti kata PS3 lagi mengarut. Anak saya pergi sekolah habis tu start PS3. Lagi kacau kan. Apa dia sebut tak? Saya tak main PS3. Xbox dah. Nak main boleh main rumah. Sejam lagi sudah. Okay. Apa dia sebut tak? Orang fikir soal anak. Orang fikir soal UPSR 5A, PT3 berapa A. Tapi berapa orang yang fikir tentang Quran anak-anak? Berapa orang? Benda ni bukan benda mimpi, tuan-tuan. Benda ni benda akidah. Benda ni benda yang melibatkan akhirat. Sebab tu bila kata daripada kisah Khalifah Umar Abdul Aziz, orang tanya kepada Khalifah, wahai Khalifah, kamu ni Perdana Menteri, kamu ni PM, kamu orang nombor 1 dalam negara, kenapa kamu tak tinggalkan harta pada anak kamu? Kawan tanya, kawan tanya, benda boleh nampak, benda boleh nampak, kan? Simple lah. Saya main kuliah naik motor, tak pelik biasa. Kalau saya naik Ferrari, betul kata, Ustaz beli duit kat mana? Soalan pertama, Ustaz beli duit kat mana? Soalan pertama. Soalan kedua, makan di masjid. Makan di masjid. Tuan-tuan, dia Perdana Menteri, tak tinggal harta walaupun satu dinar pada anak. Sahabat tanya, hang tak tinggal apa langsung dekat anak. Dia kata, bukankah kita yakin wa may yattaqillah, ayat 1 dinar. Kenapa ayat 1 dinar? Kedai mamak semua ada. Semua ada. Tetapi ada 5 juta, tetapi kedai makbul semua ada. Lepas tu tapi kedai nasi kena makbul, tak payah doa lah. Kita kat sini kena doa panjang sikit pasal makbul. Duk tahu mana pun makbul. Kan? Tetapi kat cashier tu semua dah baca. Ini apa? Dia buat 1000 dinar. You baca tengok. You baca sendiri ya. Kan? Kita letak kat rumah. Sedangkan ayat tu menceritakan tentang kita berpegang teguh kepada janji Allah. Tuan-tuan, kita hari ni kat sini. Saya dengan pekerjaan saya, tuan-tuan dengan pekerjaan tuan-tuan. Ini semua berkat doa maknya kita, bukan sebab pandai kita. Itu kita jangan. Ustaz, saya adalah adik-beradik ini, saya mengaji pandai. Kan biasalah orang kita semua mengaku kan. Kalau anak dapat 5A, bang anak dapat 5A. 5A. Gelak tu belagak dah. Anak dapat orang. Tengok orang. Jangan bawa A. 5. Belakang. 5A. Allah sah. Ikut darah saya sebiji. Pasal 5A lah. Bang, anak dapat orang. Itulah tak tahu lah. Aduh, saya. Orang kan? Ini dia ikut darah bini saya. Betul tak? Dapat 5C. Awal-awal dia dah slow lah. Betul tak? Awal dia dah slow dah. Dah slow kira. Pasal apa? Benda yang dia tak berkenan. Satu dah kena faham. Ada ketika kita jangan tengok semua benda dengan mata kasar. Kena tengok dengan mata hati. Kalau kita ada anak, tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Saya baru 3 orang. Saya baru 3 orang. Ini 27 bulan 12 ni. Cukup umur saya 29 tahun. Lagi berapa hari? Ada berapa? 12. 14. Tulis tau. Nanti hantar ada. Postage RM6 kan. 27 ni tak ada. Umur saya 29 tahun. Saya target, saya kata kalau lah rezeki aku 10-40, dapat anak 9 orang ke 11 orang. Betul lah memang jual tuan. 2 umur kan. Kesian kat bini tu apa 9 orang. Kesian juga kat lelaki cari rezeki untuk 9 orang makan. Betul tu tak? Si ibu saya tak nafikan. Sebab tu saya kata ibu kalau ada suami, cakap dengan dia, awak nak anak lagi? Nak. Awak kena jaga saya sampai masuk di rumah saya, awak kena masuk. Lepas saya, pertama awak mandikan baby semua awak buat. Boleh? Ada kata boleh. Okay. Buat surat MOU. Okey. Kan bincang lah bila nak pecah tanah buat semua bincang lah. Kan? Pasal apa? Kadang kita kesian. Isteri mengandung salin. Suami duduk di mana? Kan isteri duduk dalam duduk. Hurah seorang-seorang dalam bilik tu kan. Suami mana? Duduk hospital, duduk fogging. Tak nak fogging. Kan dulu kalau nyamuk. Dulu pakai ubat nyamuk, asap dia sikitnya lah dia pakai fogging. Lah dia fogging tu. Bagi saya tuan-tuan, aib dan memalukan kalau suami tak masuk rumah isteri. Itu bukan soal, itu kewajipan. Kewajipan apa dia Ustaz? Yang misalnya dia
Bukan saya, betul. Waktu dia masuk labor room, awak sebagai suami, awak kena tulis. Dia masuk pukul 1. Betul? Pukul 5 baru buka 4 cm. Boleh. Maknanya Zuhur dia tak semayang lagi. Betul? Pukul 9 malam, tak bersalin lagi baru buka 5 cm. Maknanya Zuhur, Asar, Maghrib belum semayang. 3 waktu tu nak kena qadha ke tak? Kena ke tak? Tapi qadha tak? Kalau dapat suami yang ingat, tuan-tuan semangat menabung ni bagus. Semangat menabung. Bagus, mana bagus lah. Yang saya rasa buat lena. Tabung main buat lena kan. Semangat tak apa. Jadi tuan-tuan, bagus saya kata apa? Kewajipan suami. Tengok, ni darah wiladah ke? Darah nifas ke darah apa? Ustaz, saya tak boleh tengok darah Ustaz, saya fobia. Kalau tak boleh tengok darah, pegang kepala isteri, tak atas tangan, pegang macam ni, pegang. Ustaz cakap, Ustaz buat tak? Telefon dah bini saya lah, tanya, saya buat tak buat? Ya, pasal cakap, pasal buat, mana cakap kan? Pegang isteri kita, pegang, tengoklah muka dia. Takkan bersalin keluar darah pun mata aku. Betul tak? Pegang isteri